Baik, terima kasih Ridwan dengan perkongsian yang cukup menarik tentang malam Lailatul Qadar dan juga mengambil semangat daripada bulan Ramadan ini. Kita nak memastikan bahawa maklumat yang kita terima itu juga adalah maklumat yang benar dan murni sahaja. Baik, untuk pasukan saya hari ini seperti biasalah saya akan buat suluhan dan juga cerapan kepada isu-isu ataupun berita-berita palsu yang mungkin tular dan mungkin anda pernah berkongsi tentang berita itu. Tapi sebelum itu saya nak mengajak anda seperti biasa untuk kita salurkan sebarang berita ataupun info yang kita dapat di media sosial, terutamanya kepada portal sebenarnya.my untuk kita memastikan kesahihan berita tersebut. Seperti biasa, anda boleh penuhkan butiran-butiran yang diberikan ataupun diminta, iaitu nama penuh, nombor telefon, alamat email, subjek, maklumat dan sumber berita yang anda dapat. Ada WhatsApp, WeChat, Facebook, Twitter, Telegram dan blog anda boleh tentukan. Dan okey, kita teruskan dengan pemakluman berita palsu yang pertama yang dikeluarkan oleh pasukan respons pantas KKMM. Ada dua perkara di sini, iaitu Kerajaan Negeri Pahang menafikan kenyataan terdahulu yang bahawa polis daerah Kuantan tidak membenarkan rentas daerah semasa sambutan Aidilfitri. Kerajaan Negeri Pahang menjelaskan bahawa polis hanya tidak menggalakkan perjalanan rentas daerah dan menasihati agar rakyat negeri Pahang membuat pertimbangan sebaik mungkinlah dalam merancang perjalanan serta sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan bagi membendung COVID-19 ini. Dan seterusnya, Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka yang berhormat Rahmat Mariman menafikan Jabatan Kesihatan Negeri JKM Melaka mengeluarkan hebahan kepada orang awam yang pernah mengunjungi Pasar Borong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ Batu Berendam supaya menjalani ujian saringan COVID-19 seperti yang tular di media sosial pada 14 dan 15 Mei lalu. Dan beliau menjelaskan lagi hanya pekerja dan peniaga yang mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19 di Pasar Borong tersebut perlu menjalani saringan COVID-19. Baik, itu pemakluman berita palsu dan seterusnya kita buat perincian sedikit di laman atau portal sebenarnya.my, iaitu dakwaan Jalan Pasar Pudu dikenakan PKPD adalah tidak benar. Okey. Ini perinciannya. Laporan mengatakan Jalan Pasar Pudu dan sekitarnya dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD adalah palsu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kawasan tersebut hanya terlibat untuk kawalan secara pentadbiran. Jelas lagi di sini, seperti saya kata, ada keadaan tertentu yang kita hanya membuat kawalan secara pentadbiran, belum lagi PKPD total lockdown, iaitu tidak dibenarkan keluar masuk dan sebagainya. Mungkin letak kawalan tapi masih lagi mereka dibenarkan untuk membeli makanan dan juga barangan asas. Baik, itu yang berlaku di Jalan Pasar Pudu. Seterusnya kita ke Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu mengenai berita palsu tentang dakwaan pengguna media sosial ini yang mengatakan bahawa, kita tengok terjemahan dia, yang mengatakan bahawa data-data yang dikeluarkan mengenai COVID-19 ini adalah tidak benar dan ada data-data ataupun fakta yang disembunyikan oleh kerajaan. Jadi ia dinafikan oleh Kementerian Kesihatan sendiri bahawa, dan kepada anda yang mungkin nampak mesej ini, jangan sebar, dan mesej ini dikatakan juga telah pun dipadamkan oleh pemilik akaun sosial tersebut. Baik, seterusnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga, itu tentang pergerakan merentas negeri terhadap situasi COVID-19 ini. Dan seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan, kita besarkan sikit ya. Pemeriksaan yang telah dijalankan oleh pihak Polis Diraja Malaysia pada 15 Mei 2020 mendapati sebanyak 508 kenderaan telah cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung dan diarahkan untuk berpatah balik. Dan jumlah ini telah meningkat pada 16 Mei 2020, iaitu kepada 1,248 kenderaan yang cuba merentas negeri untuk pulang ke kampung dan mereka telah pun diarah untuk berpatah balik. Mungkin kita ada terlepas beberapa fakta ataupun angka yang kena ambil maklum. Okey, sehingga 17 Mei sebanyak 971 kes positif COVID-19 atau 14.1% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 telah mempunyai sejarah merentas
negeri. Dan juga sebanyak 18 kluster daripada jumlah keseluruhan 49 kluster yang pernah dicatatkan di Malaysia juga adalah berkaitan dengan rentas negeri. Jadi perkara ini adalah perkara penting kerana ia melibatkan penambahan kluster-kluster baru. Jadi kepada anda berperanan untuk kita tidak mengambil mudah tentang kelonggaran ini dan sentiasa mengambil langkah-langkah berjaga. Baik, seterusnya ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga mengenai warga emas dan kanak-kanak, iaitu kumpulan yang agak berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Okey, kita tengok kepada angka-angka yang dikeluarkan di sini ya. 112 kes ataupun 35% adalah kanak-kanak berumur 4 tahun dan ke bawah. Manakala 22 kes itu 7% bayi kurang daripada 1 tahun, dan setakat ini tiada kes kematian positif COVID-19 telah dicatatkan bagi kanak-kanak bawah 12 tahun. Kalau kita boleh tengok dekat sini, negeri Selangor ya telah mencatatkan bilangan kes positif COVID-19 yang tertinggi bagi kanak-kanak bawah 12 tahun, iaitu 77 kes. Dan diikuti Negeri Sembilan 48 kes, Johor 46 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 28 kes dan Sabah 26 kes. Okey. Seterusnya mengenai juga tentang kanak-kanak atau warga emas yang telah pun dibawa ke mal-mal dan juga untuk persiapan Hari Raya je. Dan peringatan kepada Kementerian Kesihatan bahawa jangan bawa kanak-kanak atau warga emas ke tempat awam seperti pasaraya kerana ini adalah golongan yang berisiko. Dan kalau kita melihat tinjauan di pasaraya memang ada ramai ibu bapa yang membawa anak mereka bersama untuk membuat persiapan Hari Raya. Dan kalau mengikut akta yang sedia ada sebenarnya, Menteri Kluster Keselamatan sendiri memberitahu bahawa memang tak ada peruntukan khas untuk mendenda atau menghukum ibu bapa yang membawa anak-anak ke tempat awam, tapi akan dibuat tindakan jika keadaan ini berleluasa di bawah Akta Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Baik, kita berehat seketika selepas ini. Ini sahaja perkongsian yang sempat saya kongsikan kepada anda tentang berita palsu. Jadi jangan ke mana. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Baik, kita berehat seketika selepas ini. Ini sahaja perkongsian yang sempat saya kongsikan kepada anda tentang berita palsu. Jadi jangan ke mana. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.